saya Siti Nurhalimatus Sa'diah binti Hashim, nombor matrik 056610, selaku moderator dalam forum kali ini. Nama saya Nurul Sida binti Amin, nombor matrik 056220. Di dalam forum ini, saya selaku panel pertama. Assalamualaikum, nama diberi Khairina Najihah binti Yaakob, nombor matriks 056635. Saya merupakan panel yang kedua. Nama saya Dayang Mega Marsita binti Awang Muhammad, nombor matrik 055556, selaku panel ketiga pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah binti Cik So, nombor matrik 056753. Di dalam forum ini, saya selaku kepada panel yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada keempat panel kita dan juga para hadirin sekalian. Bersama kita pada forum kali ini, dalam forum kali ini yang bertajuk munculnya klasifikasi dalam ilmu hadis dan karya-karya yang paling terkenal. Kita pada hari ini bersama 4 orang panel, iaitu panel pertama Nur Rasidah binti Amin dan panel kedua ialah Khairina Najihah binti Yaakob. Panel yang ketiga iaitu Dayang Mira Marsita binti Awang Muhammad dan panel kita yang terakhir iaitu panel keempat ialah Nurul Fatihah binti Cik So. Baiklah, tanpa membuang masa, soalan saya kepada panel kita yang pertama, berapakah tahap klasifikasi dalam ilmu hadis? Okey, baiklah. Mungkin saudari panel boleh ceritakan serba sedikit secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan tahap tersebut dan juga karya yang paling terkenal pada ketika itu. Baiklah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Okey, baiklah. Tahap klasifikasi dalam ilmu hadis mempunyai 3 tahap dan masing-masing mempunyai karya yang paling terkenal pada zaman itu. Okey, tahap yang pertama ialah tahap pengumpulan, di mana karya yang paling terkenal pada zaman ini adalah kitab Nahzatun Nazri Syahrul Naqbatil Fikri oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan tahap yang kedua pula ialah tahap penyempurnaan, dan salah satu kitab karya yang paling terkenal adalah kitab ilmu hadis yang dikarang oleh Ibnu Soleh. Dan tahap yang ketiga ialah tahap penyuntingan. Okey, karya yang paling terkenal pada zaman ini adalah kitab Al-Kifayatu fi Ilmi Riwayati, hasil daripada Ibnu Hajar. Okey, baiklah, seterusnya. Antara imam hadis yang mahir ini adalah frasa dan ungkapan dalam kritikan terhadap perawi dan dalam penilaian terhadap hadis yang terkenal dengan peredaran dalam makna tertentu tanpa ada pertempuran antara mereka. Contohnya, hadis batil, yakni hadis palsu, hadis munkar, yakni hadis yang dicela, hadis la asilu lahu, yakni hadis tanpa asas, dan sebagainya. Manakala ucapan mereka dalam perawi pula begitu yakin dan percaya, begitu benar, begitu dhaif, yakni lemah, begitu mudlas dan seumpamanya. Okey, sekelompok dari mereka ini juga berkata dalam menjelaskan sejumlah frasa dan ungkapan ini dalam buku-buku mereka mengenai hadis, iaitu seperti Imam Ahmad dalam Al-Alalu dan As-So'alatu, manakala Imam Abu Hatim dan Abi Zar'a Ar-Razin dalam kitab Arjuhu wal Tandinu, dan Al-Alahu oleh Ibnu Hatim dan Ibnu Muslim dalam Muqaddimah Sahihah. Okey, manakala Imam Ibnu Hibban pula dalam Muqaddimah Sahihahnya, dan kitabnya adalah bertajuk Al-Mujruhin. Manakala Imam Ibnu Adi dalam kitabnya yang bertajuk Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Okey, kemudian setelah penulis ini muncul dalam ilmu hadis secara bebas,
Antara karangan yang pertama ialah kitab Al-Muhdatul Fasilu Binar Rawi wal Wa'i, yakni hadis yang memisahkan perawi dan orang yang sedar. Kitab ini telah dikarang oleh Ramhi Ramzi. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 360 Hijrah. Kitab ini merupakan kitab yang lengkap yang pertama mengenai istilah hadis. Selain itu adalah kitab Ma'rifat Ilmu Hadis, yakni pengetahuan ilmu hadis. Kitab ini telah dikarang oleh Al-Hakim yang telah meninggal dunia pada tahun 405 Hijrah. Sekadar itu saja perkongsian saja. Terima kasih. Baiklah. Sama-sama. Baiklah. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh yang dihormati saudari Rosidah sebentar tadi, bahawa tahap klasifikasi dalam ilmu hadis mempunyai 3 fasa, iaitu fasa pertama iaitu fasa pengumpulan, fasa kedua ialah fasa penyempurnaan, fasa ketiga iaitu fasa penyuntingan. Dan ada jugalah dinyatakan sebersedikit tadi oleh panel pertama kita mengenai ketiga fasa tersebut. Saya yakin para hadirin ingin mengetahui lebih lanjut mengenai 3 fasa tersebut tadi, kan? Jadi seterusnya soalan saya untuk panel kedua. Bolehkah saudari kongsikan mengenai fasa pertama, iaitu fasa pengumpulan? Apakah pengertian, keistimewaan dan kepentingan bagi peringkat yang pertama tersebut? Dipersilakan kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Khairina Najihah binti Yaakob. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis, yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, soalan pada hari ini amat menarik daripada pengerusi majlis kita. Persoalannya ialah apakah pengertian, keistimewaan dan kepentingan bagi peringkat yang pertama, iaitu klasifikasi pengumpulan. Baiklah, dapat ringkaskan makna bagi klasifikasi pengumpulan ialah sebuah perumpamaan yang digunakan oleh para imam dari orang-orang seni seperti mursal, mu'allaq dan mu'dal, serta penafsiran istilah-istilah dari para imam ataupun karya-karya mereka. Dan yang paling jelas mewakili peringkat ini ialah Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad Ibn Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 463 Hijrah. Banyak kitab tulisannya yang terkenal telah hilang. Beliau merupakan pengarang sebuah kitab iaitu Kemampuan Mengetahui Asal-Usul Ilmu tentang Riwayat, yang dalam bahasa Arabnya ialah Al-Kifayah fi Ma'rifah Usul Ilmu Ar-Riwayat. Dan terdapat sedikit ilmu daripada ilmu hadis kecuali yang telah diklasifikasikan dalam sebuah jenis buku, sehinggakan Al-Hafiz Ibn Nuqtah berkata, dan terdapat klasifikasi dalam ilmu hadis yang tidak dikaitkan dengan serupa seperti dahulu, dan tidak juga kecurigaan bagi setiap orang bahawa penyusunan hadis kemudiannya adalah keluarga Abu Bakar Al-Khatib. Seterusnya, keistimewaan dari peringkat ini adalah dapat mengambil dalil ataupun bukti atas masalah ulum hadis dan penurunan kata-kata imam yang bersanad. Akhir sekali ialah kepentingan, ialah kurang pemahaman ulum hadis dan tidak menyusun dalam susunan yang lebih teratur. Wallahu a'lam. Sekian saya kembalikan kepada saudari pengerusi majlis kita. Syukran jazilan. Baiklah, sama-sama terima kasih saya ucapkan kepada yang dihormati saudari panel iaitu saudari Khairina Najihah atas pencerahan mengenai fasa pertama iaitu fasa pengumpulan. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang ketiga iaitu saudari Dayang Mira Marsita. Bolehkah saudari terangkan kepada kami iaitu proses fasa yang kedua iaitu fasa penyempurnaan? Apakah yang dimaksudkan dengan fasa penyempurnaan ini? Apakah yang terjadi pada fasa ini dan apa pendapat ulama hadis yang lain untuk fasa yang kedua ini? Baiklah, dipersilakan kepada saudari Dayang.
Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, seperti tadi saudari Najiah telah menerangkan berkenaan fasa pertama, iaitu fasa pengumpulan, yang mana pada ketika itu pengarang kitab yang paling terkenal adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Pada fasa penyempurnaan pula, kitab-kitab karya Al-Khatib Al-Baghdadi masih lagi diteruskan. Akan tetapi, kitab-kitab itu tidak tersebar dan terkenal kemasyhurannya. Sehinggalah datang Al-Hafiz Abu Amr Uthman Ibnu Ar-Rahman, atau lebih dikenali sebagai Ibnu Saleh, yang telah wafat pada tahun 643 Hijrah. Pada fasa ini, Ibnu Saleh telah menulis satu kitab, iaitu Ma'rifatul Anwa' Ulum Hadis, atau lebih dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Saleh, yang mana kitab ini menghimpunkan bahan-bahan rujukan daripada karya-karya Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lain. Ibnu Saleh ini menulis pada zaman yang berlainan. Beliau menyebarkannya kepada pelajar-pelajar di tempat yang berbeza. Terdapat seorang ulama hadis, iaitu Al-Hafiz Ibnu Al-Hajar, berkata dalam keterangannya ketika beliau mengajar hadis di sebuah sekolah Ashrafiyah. Beliau berkata Ibnu Saleh ni mengumpulkan kitab terkenalnya dan mereka menyempurnakan seni mereka. Oleh itu, susunannya tidak berhasil menjadi kedudukan yang sesuai dan beliau mengambil berat tentang penyusunan Al-Khatib. Beliau mengumpulkan maklumat tersebut dan menambahkannya dari orang lain untuk menikmati faedahnya. Oleh itu, beliau mengumpulkan dalam bukunya apa yang memisahkan orang lain. Maka, orang-orang mengaitkannya dan mereka mengikuti jalannya. Dan ia tidak dapat dihitung beberapa banyak yang disusun dan dipendekkan. Dan rancangan beliau telah berjaya. Wallahu alam, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada fasa kedua ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada yang dihormati Saudari Dayang di atas penerangan yang jelas berkenaan fasa penyempurnaan. Baiklah, soalan terakhir saya tujukan kepada panel kita yang keempat, iaitu Saudari Fatihah. Bolehkah saudari jelaskan kepada kami mengenai fasa ketiga, iaitu fasa penyuntingan yang telah pun tadi disebutkan oleh panel kita yang pertama pada awal forum kita tadi. Okey, apa yang berlaku pada tahap ini? Mungkin saudari boleh jelaskan kepada kami dengan lebih lanjut. Baiklah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Yang dihormati barisan ahli panel dan yang saya kasihi para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, kita sudah mengetahui fasa yang pertama, iaitu fasa pengumpulan, dan fasa yang kedua, iaitu fasa penyempurnaan yang telah dirungkaikan oleh para panel kita sebentar tadi. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan merungkaikan dan menjelaskan pula mengenai fasa yang ketiga, iaitu fasa penyuntingan. Baiklah, apa itu fasa penyuntingan? Fasa penyuntingan adalah di mana karya-karya tersebut telah diubah, ditambah baik dan diringkaskan, dan karya-karya tersebut banyak terdapat di dalam buku Ibnu Al-Salah dan tersebar sehingga Al-Hafiz Ibnu Al-Asqalani datang untuk mengelaskan seni tersebut ke dalam buku ringkasnya, iaitu mengenai Nazhatun Nazri, yang mana terdapat banyak kelebihan dari seni tersebut, yang antara yang paling penting ialah terdapatnya susunan inovatif terbaru. Yang kedua, apa yang disampaikan di dalam karya tersebut adalah saling berkaitan dan berhubung dalam susunan. Dan yang ketiga adalah penambahan jenis ilmu hadis, seperti mana yang telah disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Al-Salah. Daripada satu jenis, Al-Hafiz Ibnu Hajar telah menambahkannya dalam sekitar 40 jenis lagi, yang mana dia telah mengatasi jenis ilmu hadis tersebut di kalangan jenis pemikiran elit. Baiklah, saya rasa itu sahaja penerangan yang dapat saya jelaskan mengenai fasa yang ketiga ini. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita, iaitu Saudari Fatihah,
Alhamdulillah begitu jelas sekali ya apa yang telah disampaikan oleh keempat-empat panel kita pada hari ini. Okey, secara kesimpulannya dapatlah kita fahami bahawa ulum hadis mempunyai 3 fasa. Fasa pertama ialah fasa pengumpulan, di mana fasa pengumpulan ini telah berlaku pada kurun yang kelima. Okey, seterusnya ialah fasa kedua, iaitu fasa penyempurnaan yang berlaku pada kurun ke-7. Dan yang terakhir ialah fasa ketiga. Fasa ketiga ni dikenali sebagai fasa penyuntingan, di mana fasa penyuntingan ni telah telah diubah, ditambah baik dan diringkaskan ilmu ulum hadis ini. Okey, fasa ini ni, fasa yang ketiga ni telah berlaku pada kurun yang ke-9. Okey, baiklah. Masa pun telah mencemburui kita. Baiklah, setakat ini sahaja forum kita pada kali ini. Semoga diharapkan kepada para hadirin sekalian bolehlah mengambil input-input yang penting daripada perkongsian kami pada kali ini. Okey. Jazakumullahu khairan kasiran saya ucapkan kepada keempat-empat panel yang kita hormati dan juga sidang hadirin yang disayangi sekalian. Oleh itu, saya sudahi forum kita pada kali ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.